Hai, Assalamualaikum. Riza Aris, corak-coret FPL. Konten baru sempena Fantasi Premier League FPL yang akan berlangsung dalam beberapa hari saja lagi. Hari itu di Part 1, aku ada kongsikan tips pemilihan goalkeeper dan juga defender untuk squad team FPL korang. Kali ini di Part 2, aku akan kongsikan tips untuk pemilihan di posisi midfielder dan juga forward ataupun striker. Sebelum tu, macam biasa, aku nak bagi tahu dulu, aku bukanlah pro, aku bukanlah legend. Jadi tips ataupun cadangan yang aku bagikan ni, kalau berguna untuk korang, just take it. Tapi kalau korang macam tak setuju, just ignore je aku punya tips dan juga cadangan ni. Baik, tips untuk midfielder, posisi di bahagian tengah. 5 player yang korang akan pilih untuk di bahagian midfielder. Dan aku cadangkan tips yang pertama adalah korang pilih midfielder yang bermain di bahagian menyerang. Contohnya winger, attacking midfielder ataupun striker. Dalam FPL ni kalau boleh elakkan memilih player yang bermain di bahagian defensive midfielder. Sebab player yang bermain di bahagian ini agak sukar untuk dapatkan point. Contohnya player Chelsea, Kante. Permainan dia cantik sehingga dia dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or. Tetapi untuk dalam FPL, point dia susah sikit dia nak dapat. Tips yang kedua, kalau boleh 5 player ni korang jimatkan, korang hadkan 5 player, spend dalam 30 hingga 35 juta je. Tapi kalau korang boleh jimat daripada tu, lagi bagus. Dalam pemilihan midfielder ni, kalau boleh bukan kelima-limanya adalah player premium. Kalau boleh ambil 3 je player premium dan 2 player midfielder yang murah ataupun budget differential. Sebab 2 player ni tidak semestinya player yang budget ni tidak menyumbang kepada point. Kadang-kadang ada player yang walaupun murah tetapi dia ada potensi dalam untuk membuat assist ataupun gol. Dan 2 player ni kalau boleh di bawah 6.5 juta. Macam biasa, bonus untuk korang pilih player midfielder korang ni kalau dia adalah player yang merupakan free kick ataupun penalty taker. Selain tu korang kena tengok juga midfielder yang korang pilih ni bagaimana dia punya disiplin. Cuba tengok balik, imbas kembali season-season yang lepas, berapa banyak kad kuning ataupun kad merah yang telah diterima oleh player berkenaan. Sebab ini juga menyumbang kepada poin korang. Sebab mungkin permainan dia agak kasar, kad kuning dan kad merah tu peratusan dia agak tinggi. So korang elakkan daripada memilih player-player yang macam ni. Tips terusnya, pastikan midfielder korang ni adalah player yang bermain minit permainan yang penuh. Sebab ada juga manager ataupun coach yang suka simpan player yang berpotensi ni untuk dijadikan sebagai super sub. Yang mana 20 minit ataupun 30 minit terakhir dia akan masuk dan cuba membuat jaringan. Player yang kurang minit permainan ni agak risiko sikit kalau kita nak pilih. Sebab satu, point untuk minit permainan dia sudah tentu tak penuh. Dan satu lagi, kalau dia tidak dapat menyumbang gol ataupun assist di minit-minit akhir yang dia main tu, habislah point. Contoh player yang berpotensi tapi dijadikan super sub ni, contoh player dia seperti macam Yarmolenko, Hakim Ziyech, Pepe, Bernardo Silva, Ayus Perez, Mahrez. Itu antara player yang selalu dijadikan sebagai super sub. Okey, baik, seterusnya pemilihan striker ataupun forward. Untuk sesi bahagian pemilihan striker ataupun bahagian penyerang ni, sudah tentu inilah masanya untuk kita menghabiskan baki duit yang ada. Jadi tips dia tidak terlalu banyak. Antaranya, jangan memilih ketiga-tiganya adalah striker yang berharga mahal ataupun premium. Sudah tentu korang punya baki duit tak mencukupi untuk mengambil ketiga-tiga player yang premium. Jadi cukup untuk ambil satu saja player premium dan 2 adalah player budget, iaitu player yang bernilai di bawah 7.0 juta. Dan kalau boleh korang budget-budget kalau untuk 3 player yang korang pilih untuk bahagian serangan ni dalam average 20 hingga 25 juta untuk 3 player ni. Dalam pemilihan striker ni, kalau boleh korang pilih striker yang rajin. Dia bukan saja tunggu di depan tiang gol lawan, malah dia juga turun ke bawah, dia juga ke kiri, ke kanan untuk meminta dan support team member yang lain. Sebab player yang macam ni lah yang betul-betul menunjukkan dia punya nafsu dia tu untuk menjaringkan gol.
Macam biasa, pemilihan striker ni kalau boleh dia adalah free kick ataupun penalty taker. Itu bonus, macam biasa. Okey, baik, kriteria pemilihan pemain aku dah bagi daripada part 1 sampai part 2 ni. Jadi, tugas korang hanyalah untuk senarai pendekkan player-player yang korang pilih berdasarkan tips aku bagi. Setiap posisi 10 player. Dan dalam 10 player yang korang senarai pendekkan nanti, barulah korang pilih untuk dimasukkan dalam line up korang nanti. Apa? Tips macam mana nak senaraikan pendek player? Sebab player big team ni semua mahal. Okey, aku bagilah sikit. Pertama, tidak semestinya korang ambil player yang daripada big team. Yang sepatutnya korang buat adalah korang senarai pendekkan team mana yang 10 game week pertama dia adalah laluan ataupun bertempur dengan lawan yang mudah. Kedua, korang pilih seorang ataupun dua player daripada pasukan yang mana korang senarai pendekkan tadi, yang mana 10 game week pertama dia laluannya agak mudah. Ketiga, macam mana nak pilih player tu. Okay, go back balik pada part 1 dan part 2 tips pemilihan yang aku bagi selama ni. Tips yang keempat, korang nak senarai pendekkan dan masuk dalam line up korang, korang pilih player yang korang ikuti perkembangan semasa dia. Korang Google ke, esok try tengok kat Instagram ke, korang tengok dekat laman-laman sosial ke. Dekat situ korang akan tengok performance, dia punya tahap pencegasan player tu, dan korang pick dan masuk dalam line up korang. Macam mana nak buat? Okey, tak apa. Korang jangan lupa sambung untuk menonton di part 3 yang mana aku akan senarai pendekkan pasukan dan juga player-player yang aku pilih. Dan siapa player-player yang aku masukkan dalam line up aku. Aku akan reveal semua player-player yang akan aku pick untuk squad aku yang akan bermain untuk game week yang pertama ini. So, nantikan part 3 esok. Macam biasa, aku bukan pro, aku bukan legend. Mana yang korang rasa berguna, tips dan juga cadangan daripada aku, korang ambil. Mana yang korang rasa tak setuju, just ignore it. Salam fantasi daripada Riza Aris. Assalamualaikum.